Oke, salam dan salam sejahtera dan curahan saya untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh bekas pembantu Tan Sri Muhyiddin Yassin apabila mempersoalkan SPRM juga patut siasat sewa helikopter jet yang digunakan oleh Anwar ketika PRU ke-15. Dan daripada kenyataan yang beliau keluarkan di Facebook, yang mana di sini dia kata SPRM juga wajar menyiasat dari mana PKR dan DAP mendapat sumber dana untuk membiayai PRU ke-15 jika diperhatikan kedua-dua parti itu berbelanja besar. Lihat saja jumlah bendera, poster, pentas ceramah, lori bergerak, sistem audio, iklan, billboard besar dan kecil, kempen di media sosial dan lain-lain. Ini tidak termasuk bayaran sewa jet dan helikopter yang digunakan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim sendiri ketika berkempen. So saya nak tambah satu. Kenapa tak sebut pula isu kereta yang digunakan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim? Jadi saya tambah ya. So di sini saya lihat pimpinan ataupun mereka-mereka yang menyokong kepada Perikatan Nasional menyerang dengan membabi buta. Pada saya, isu helikopter dan jet, Dato' Sri Anwar Ibrahim menjawab sewaktu PRU ke-15 itu sedang berlangsung pun. Jadi saya tidak perlu nak ulas panjang-panjang kerana kita tahu ada orang yang sudi meminjamkan helikopter, jet dan juga kereta. Itu sudah pun terkeluar di media dan saya rasa rakyat di luar sana lebih tahu. Kalau nak dicerita tentang isu bendera dan poster serta pentas ceramah, okey. Kalau isu bendera, DAP ataupun Pakatan Harapan, kita sewaktu PRU ke-14 kita dah ada barang-barang itu. Bukan sahaja untuk kegunaan hari ini, tapi benda tu dah banyak dah kita ada. Di mana-mana cawangan pun dah ada. Poster kita lihat kebanyakan poster yang ada kadang-kadang kalau di Sarawak tak cukup, bendera pun tak cukup. Pentas ceramah itu biasa, semua parti pun kadang-kadang ada. Sedangkan kita pula Pakatan Harapan, setahunnya saya kita buat ceramah di rumah ke rumah dengan keadaan yang sangat maksimum, yang susah, dan kita tidak mempunyai tempat pentas yang sesuai. Lori bergerak. Kita ambil contoh saudara Rafizi Ramli. Ini adalah inisiatif yang dibuat oleh Ayuh Malaysia, yang dibuat oleh saudara Rafizi Ramli. Saya rasa tidak melibatkan dana ataupun pencurian wang rakyat. Begitu juga dengan DAP. So saya tahu bahawa DAP juga mempunyai lori, dan lori itu juga bukan didanai oleh parti politik tetapi didanai oleh orang-orang yang ingin membantu, yang mana lori ini pun bukan lori baru, lori yang second hand. Jadi kos dia sangat murah. Tidak melibatkan sampai 50,000 pun untuk satu lori. Audio, sistem audio. Saya rasa tidak perlu kita nak minta derma, minta sedekah pun. Saya yang membantu pun boleh ada banyak speaker di rumah. Audio sekarang ni kita tahu yang made in China, harga RM400-500 kita boleh beli sendiri. Itu perkara mudah. Iklan saya rasa kita PH memang terlalu limited lah, tidak cukup lah barang waktu itu. Jadi tidak payah dia nak ni, kerana saya orang PH, saya orang PKR, saya membantu DAP di kawasan saya Mas Gading untuk menangan YB Moldi Bimol. Kami mengalami masalah daripada segi semuanya, tetapi kerana idealisme perjuangan yang dibawa dengan anak muda, so kami berjaya menang dan kita mendapat hasilnya. So isu yang disebut oleh pembantu Muhyiddin ni pada saya, ini adalah satu propaganda murahan. Dan apabila disebut jet dan helikopter itu tadi saya sudah jawab. Dan media sosial, seperti saya sendiri, saya punya media sosial sendiri. Dan kita tahu juga bahawa media sosial Pakatan Harapan saya rasa dibuat oleh inisiatif sendiri. Kita tidak mempunyai duit yang banyak untuk kita nak membuat kerja-kerja yang pada saya tidak menguntungkan rakyat. So ini adalah satu yang pada saya kenyataan yang dikeluarkan oleh pembantu Muhyiddin yang sekolahnya tidak cukup tinggi, kerana dia tidak memperincikan benda-benda yang mana perkara yang disebut ini adalah satu perkara yang saya lihat sangat kecil, yang pada asasnya semua parti ada. Isu jumlah bendera yang kita lihat Parti Bersatu buat, billboard mereka dengan begitu mewah itu adalah jelas dilihat oleh rakyat bahawa Parti Bersatu yang baru, yang ditubuhkan, tiba-tiba mempunyai banyak dana untuk mereka nak keluarkan benda-benda ini. Seperti bendera, poster, pentas ceramah, lori bergerak, sistem audio, iklan, billboard besar dan kecil. Ini dilakukan oleh pemimpin Bersatu. Sekarang ini, dia mempertikaikan PKR dan DAP adalah kerajaan di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan.
apakah PKA dan DAP tidak menerima sebarang sumbangan daripada mana-mana ahli perniagaan dan toke-toke yang berurusan dengan ketiga-tiga kerajaan negeri ini? Saya tanya saja, bukan tuduh. Oke, saya jawab. Sekarang ini, kalau ada pun toke-toke yang nak berurusan dengan tiga-tiga negeri ini, tidak menjadi isu, tetapi tidaklah sebanyak mana pun toke-toke nak bagi. Jadi itu jawapan dia yang mudah. Dan saya nak tanya juga, sekarang ini, DAP dan PKR ada kerajaan negeri. Kami tidak mendapat manfaat apa-apa pun di negeri lain. Dan kita lihat, Perikatan Nasional yang diketuai oleh Parti Bersatu ini tidak memegang jawatan dalam kerajaan negeri. Dari mana mereka dapat duit? Nah, sekarang ini jawabannya adalah kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Dan akhirnya toke-toke yang bersekongkol dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi dana kepada Perikatan Nasional. Jadi begitu. Jadi kerana mereka buat kerja yang salah, akhirnya pengalaman lalu mereka mengajar bahawa inilah yang dia kata, inilah yang dia tuduh kepada DAP dan PKR, maka inilah yang Parti Bersatu buat. Saya juga nak tanya, bukan juga tuduhan, tapi ini hakikat yang betul. Macam mana dalam akaun hari ini boleh ada 40 juta? Itu saya nak tanya juga. Yang sebelum ini kita tahu lebih daripada 300 juta. Toke babi mana yang nak belanja, nak memberi sumbangan begitu banyak? 300 juta, bukan 30 juta. Silap-silap yang tidak masuk dalam akaun yang tidak kita tahu, mungkin melibatkan bilion. Parti yang baru ditubuhkan. Apakah disebabkan Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri? Satu Malaysia ni tahu, Tan Sri Muhyiddin Yassin menubuhkan kerajaan dengan cara pintu belakang, yang mana membeli kata-kata yang melompat ini agar menyokong beliau. Dan apa lagi rasuah yang dibuat? Jawatan-jawatan menteri. Sehingga kan jawatan kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi kabinet yang paling besar di dalam Malaysia ini selama pemerintahan dalam politik negara kita ini. Jadi itu dia. Jadi orang ini, saya nak beritahu dekat Mazuki Muhammad ni, kamu tu dah tua, berpolitik matang sikit. Jangan menunjukkan kebangangan kita kepada rakyat. Kamu mempersoalkan orang lain, hari ini kerana disebabkan oleh akaun Bersatu itu sedang disiasat, akaun Bersatu itu sedang dibekukan, maka kamu cuba nak menunjukkan yang bahawa kamu nak membela benda yang salah di mata rakyat. Dan kamu keluarkan kenyataan yang sembrono pada saya. Jika kamu rasa bahawa kenyataan kamu betul, tidak perlu kamu nak tanya bahawa saya tanya bukan tuduh. Ini bukan tanya, bukan tuduh. Inilah putar belit, putar alam yang diamalkan oleh pemimpin yang baru nak berpolitik. Jadi transparan saja. Tak perlu nak membohongi. Inilah sikap-sikap pemimpin yang sepatutnya kita buang dalam Malaysia ni. Baru jadi pembantu Tan Sri Muhyiddin Yassin, belum lagi nak menjadi calon. Dah memutarbelitkan fakta. Jadi saya harap tak payahlah sibuk nak jadi pembantu makan gaji buta dengan orang. Jadilah rakyat biasa. Kalau nak jadi pimpinan politik, peganglah jawatan penting. Kalau nak jadi pembantu, selesai dah jadi pembantu, apalagi sekarang ni dah jadi bekas pembantu, buat kerja yang terbaik untuk negara. Jangan menyokong perkara-perkara yang salah di mata rakyat. Jadi kalau kita lihat pembiayaan yang telah berlaku, kita buktikanlah lepas ni bagaimana bergerak. PKR dan DAP ni dah biasa dah bergerak dalam keadaan yang susah. Tidak heran. Setiap PRU, setiap PRN, kami tak cukup banyak perkara. Di Sarawak tu, kami hampir lumpuh semuanya, tak cukup semua. Tapi kami jalankan juga dan akhirnya, walaupun mungkin menang 1-2 kursi, cukup. Daripada kita membohongi rakyat dengan janji-janji palsu. Jadi apa yang berlaku ni, rakyat sendiri fikir-fikirkan kenyataan-kenyataan yang pada saya tidak memberi faedah daripada penyokong-penyokong ataupun orang yang cuba untuk membela apa yang telah berlaku kepada akaun Parti Bersatu ini yang melibatkan duit begitu banyak. Dan duit ini juga kita tahu bahawa rakyat semua yakin itu adalah duit daripada apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, daripada projek-projek tender yang telah pun dibagikan kepada kroni. Mungkin adik-beradik, saudara mara, termasuklah orang ni juga. Mungkin dia ni pun terlibat juga. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih. Thank you.